Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Renungan kita pada pagi ni adalah pada kitab Bidayatul Hidayah, muka surat ke-77. Ya, ini kitab Bidayatul Hidayah pada muka surat 77, iaitu qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi bid dharain amin. Berkata pengarang, moga Allah merahmatinya, mengurniakan kepada yang tinggi dan beri pada kita kesempatan untuk memanfaatkan ilmu yang ditinggalkan ini, iaitu bab yang ketujuh pada menyatakan bagaimana adab berpuasa. Jadi tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Sekarang mari sama kita mengambil peluang untuk melakukan ibadah puasa sekurang-kurangnya pada hari Isnin dan juga Khamis, ataupun 3 hari sebulan, ataupun pada hari-hari putih. Baik, berkata pengarang, tidak sepatutnya kamu hanya membataskan ibadah puasa pada bulan Ramadan sahaja, lalu kamu meninggalkan perniagaan melalui amalan-amalan sunat dan meraih pelbagai darjat yang tinggi di syurga Firdaus. Akhirnya kamu akan menyesal tak kala melihat kedudukan mereka yang selalu berpuasa, sebagaimana kamu melihat ke arah bintang-bintang yang berkelipan ketika mereka berada pada darjat aliyyin, iaitu darjat yang tertinggi. Baik. Hari-hari yang memiliki kelebihan mengikut banyak riwayat yang menyebutkan kemuliaan dan keistimewaannya serta ganjaran besar dan pahala puasanya adalah yang pertama hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Jadi hari Arafah ni hari ke-9 Zulhijjah. Kalau mereka belum menunaikan ibadah haji, tidaklah dituntut untuk berpuasa. Kerana al-masyhur la yushghal, dalam kaedah fiqh mengatakan apabila seseorang itu sedang sibuk melakukan ibadah, maka tidaklah dia disibukkan dengan ibadah yang lain. Baik, yang kedua, hari yang menyatakan kelebihannya iaitu hari Ashura. Ashura ni berarti 10 hari bulan Muharram. Ini dipanggil sebagai hari Ashura, yang dikatakan pada hari itu Nabi Musa AS, Nabi Harun AS dan Bani Israel lepas daripada diburu oleh Fir'aun laknatullah alaih. Hari yang ketiga merupakan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Yang keempat, 10 hari pertama dalam bulan Muharram. Jadi maksudkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu 1 sampai 9 lah. Sebab 10 hari bulan Zulhijjah merupakan hari raya Idul Adha. Jadi itu hari merupakan hari yang diharamkan berpuasa. Walau bagaimanapun kebanyakan mereka maksudkan 10 ni adalah babi taglib. Taglib ni berarti lebihkan. Dalam bahasa Arab dipanggil taglib. Jadi 10 hari yang pertama Zulhijjah maksudnya adalah 9 hari, bukan 10. Kerana hari ke-10 adalah hari yang diharamkan untuk kita berpuasa, iaitu hari Idul Adha. Lagi bulan Rajab. Yang ke-6 bulan Sya'ban. Yang ke-7 puasa pada bulan-bulan haram. Turut termasuk dalam amalan sunat, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, iaitu 1 bulan yang terasing dari 3 bulan berturutan. Kita tahu bahawa bulan-bulan haram maksudnya bulan yang diharamkan berlaku perangan. Dan pahala pada bulan itu dipertingkatkan, pahala kedudukannya di sisi Allah SWT. Apakah bulan-bulan tersebut? Bulan maksudkan bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ni 3. Kemudian Rajab yang terletak berasingan. 3 ni datang berturutan. Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Kemudian datang Rajab. Selepas itu yang dianggap sebagai bulan-bulan haram. Bulan yang pada bulan tersebut dilarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat kerana dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana sebaliknya kita digalakkan untuk melakukan ketaatan kerana pahala padanya dipertingkatkan oleh Allah SWT. Baik. Semua ini adalah bentuk tahunan. Manakala hari-hari yang berkelebihan serta bulan-bulan dalam satu bulan adalah yang pertama awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, hari-hari putih iaitu 13, 14 dan 15, bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijri, iaitu Muharram, Safar dan sebagainya. Pada 13, 14, 15 itu adalah hari-hari putih dipanggil. Kata Ibn Falak pada hari tersebut, sistem badan kita ada kaitan dengan bulan yang Allah jadikan. Jadi bukan saja orang perempuan datang bulan, malahan pada orang lelaki pun bila bulan penuh pada 13, 14, 15 itu ada kesan tertentu pada
biologi kita. Maka dengan sebab itu digalakkan untuk kita berpuasa. Ini masya-Allah subhanallah tabaraka wa taala ya. Setiap benda yang dituntut dalam Islam ni ada kelebihan di sebaliknya. Tuan-tuan yang dikasihkan, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang berkesempatan, marilah sama kita menikmati, membeli, mendapatkan kurma ajwa. Ini kurma ajwa. Kurma ajwa dari Madinah yang kami baru datangkan dari Madinah. Ya, segar, cantik, dalamnya pun masya-Allah menyelerakan sekali untuk kita nikmati ya. Ini ada terdapat di Zahzan Travel, ada tuan-tuan minat untuk dapatkan. Di samping itu, kita juga ada mempromosikan kurma mejol, iaitu kurma yang ditanam di Palestin, Jordan. Kurma bumi Syam, kurma mejol. Tak ada pula patangan saya pada kali ini. Kalau tuan-tuan berminat untuk mendapatkan, tolong hubungi Zahzan Travel. Kami ada mempromosikan kurma mejol dan juga kurma ajwa. Yang sama kita gunakan, nak galakkan kita berpuasa macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebiji kurma pun mampu bertahan untuk satu hari berpuasa. Dengan sebiji kurma pun mampu untuk bertahan pergi berjuang di jalan Allah SWT. Sebab itu kami nak galakkan tuan-tuan untuk memiliki sebuah diary, aku ingin jadi baik. Juga boleh didapati daripada Zahzan Travel. Tuan-tuan ni saya tunjuk sikit pada tuan-tuan. Ni yang merupakan diary yang namanya Aku Ingin Jadi Baik. Tujuannya adalah untuk mengajak kita mengisi waktu menulis apa-apa yang kita pelajari, terutamanya dengan kuliah-kuliah yang kita dengar. Ni adanya, lihat. Ni nampak macam cacat, tapi bukan cacat ni. Sebab kat sini adalah kan, sini merupakan ada senang untuk dibuka. Aku ingin jadi baik. Jadi ada panduan, boleh kita baca dekat panduan kat sini bagaimana menggunakan diary ni. Ya. Ada bagaimana, apa niat kita, apa azam kita, apa target kita, dan ada perhubungan dengan manusia yang kita kena jaga, hubungan dengan Allah. Nampak kan? Din, myself, family dengan work kita, apa yang kita dapat tingkatkan. Baik tuan, aku ingin jadi baik. Setiap kita ingin jadi orang yang baik, dan undated diary yang dikemukakan ni, yang dijadangkan ni, supaya kita ada planning ke arah peningkatan diri dan juga jati diri Islam ni secara lebih sistematik. Dapatkan tuan ni, aku ingin jadi baik, satu diary yang sangat sesuai untuk kita mulakan tahun kita dengan tahun baru kita ini, boleh kata baru lagi lah, dengan berbagai niat dan azam untuk kita target kita capai. Baik, adapun hari-hari yang dimaksudkan dalam seminggu adalah hari Isnin, Khamis dan juga Jumaat. Maka dosa seseorang dalam seminggu akan dihapuskan dengan puasa hari Isnin, Khamis dan juga Jumaat. Saya terangkan kepada tuan-tuan bahawasanya kita tak boleh puasa pada hari Jumaat saja. Kita kena menyertakan bersama Jumaat hari Khamis ataupun Jumaat dengan Sabtu. Kerana hari Jumaat bukanlah hari yang dituntut untuk kita berpuasa, dan nanti kata seolah-olah dia ada pengkhususan yang tertentu. Juga kita dilarang untuk berqiyamul lail daripada malam Jumaat dengan niat dia punya kelebihan berbanding dengan hari-hari yang lain. Kita kena qiyamul lail pada setiap malam dan beri keutamaan pada malam Jumaat. Bukan malam Jumaat je kita bangun, malam lain kita tidak lakukan apa-apa. Bagi dosa sebulan yang dihapuskan dengan puasa di awal, pertengahan dan akhir bulan serta hari-hari putih. Dosa selama setahun boleh dihapuskan dengan puasa pada semua hari dan bulan yang telah dinyatakan tadi. Macam hari Arafah, macam awal Muharram, macam 10 Muharram, macam 9 hari yang awal daripada Zulhijjah. Itu semua menghapuskan amalan dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun. Jangan kamu sangka bila kamu puasa ialah meninggalkan makan, minum dan bersetubuh semata-mata, kerana Nabi bersabda, "Kamil sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Bahkan kesempurnaan puasa terletak pada tindakan menahan seluruh anggota yang terdiri pada pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan sebagainya daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Oleh itu, hendaklah kamu menjaga mata daripada melihat perkara yang tidak disukai olehnya, lidah daripada menuturkan perkara yang tidak manfaat, ketiga, telinga daripada mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kerana orang yang mendengar adalah sekutu kepada orang berkata-kata dan juga termasuk di kalangan mereka yang mengumpat. Jangan kita menyangkakan mendengar orang mengumpat tu tak ada dosa apa-apa. Aku dengar je, aku tak ada apa-apa. Kita pun turut terlibat, tuan-tuan, tanpa kita sedar. Maka pendengaran mengundang dosa di sisi Allah bila tidak digunakan untuk perkara-perkara ketaatan. Baik.
Yang keempat, begitu juga kamu hendaklah menahan semua anggota kamu sebagaimana kamu menahan perut dan kemaluan, kerana dinyatakan dalam satu hadis, khamsun yufattirna as-sa'im al-kazib wal-ghiba wal-namima wal-nazar bisyahwa wal-yaminul kazibah. 5 perkara yang batalkan puasa, apakah dia? Yang pertama, ucapan dusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, penglihatan yang bersyahwat. Dan yang kelima, sumpah yang palsu. Hadis ini didalami dalam Firdaus, dalam Al-Firdaus bil Ma'sur Al-Khitab. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, kalau kita lihat, ini merupakan perkara-perkara yang menambah dosa di sisi Allah Taala. Pertama, dusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, menyampaikan, mengadu domba namanya. Yang ketiga. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir sekali adalah sumpah yang palsu. Jadi kita kena ingat, ini merupakan perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya kemanisan dalam beribadah kepada Allah dan meluputkan pahala ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalau kita perhatikan dalam pendekatan hadis ini, melihat dengan syahwat. Kena ingat ya, setiap kali kita melihat perkara yang haram, maka sebanyak perkara yang haram yang kita lakukan itu akan menyebabkan hilangnya kemanisan beribadah kepada Allah. Kemanisan beribadah kepada Allah ni merangkumi berbagai-bagai perkara. Dari sudut ibadah kita, puasa kita, solat kita, bacaan Quran kita akan terkesan. Malahan saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kata Imam Ibn Hajar sekarang ni dalam Fathul Bari, apabila seseorang rajin melihat yang haram, maka perhubungan dengan pasangannya pun akan hilang keseronokan dan kebahagiaan dan kemanisannya. Kena ingat baik ni tuan-tuan, ramai orang tidak aware perkara ni. Mereka melihat benda-benda yang haram, maka Allah meluputkan kenikmatan dalam mereka berhubungan suami isteri sebagai contohnya. Juga mengakibatkan hilangnya keseronokan, kebahagiaan bersama dengan pasangan. Kerana seseorang yang melihat perkara yang haram akan menyebabkan dia membayangkan sesuatu yang haram itu menguasai dirinya. Apabila dia melihat sebagai contoh tuan-tuan, kajian yang dilakukan oleh para ahli sosiologi pada hari ini, kenapa banyak berlaku perceraian? Kerana orang yang bercerai ini menganggap daripada pasangannya untuk mendapat sesuatu yang tidak ada padanya. Dari sudut pembentuk tubuh badan, dari sudut layanan, dari sudut penampilan. Sedangkan yang dilihat dalam, sebagai contohnya, video atau perkara-perkara yang haram itu merupakan perkara lakonan semata-mata. Orang boleh jadi pelakon terbaik di hadapan orang, dia menipu, tapi dengan keluarganya sendiri boleh tak dibuat seperti itu soalannya. Maka ada kajian yang dilakukan, yang dibuat di barat, yang dikeluarkan dalam satu majalah bertajuk Al-Ahkamul Usra, satu kajian yang dibuat oleh para ulama antarabangsa, dan kajian ini dipublishkan dalam bahasa Arab tentang bahaya kemudaratan melihat, sebagai contohnya filem-filem pornografi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa kesannya kepada seseorang lelaki itu, contohnya kesan kepada seorang perempuan. Jadi dalam hadis Nabi telah menerangkan perkara ini lama dahulu. An-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha ma khafatallah awrathahu Allahu imanan yajid fi qalbihi halawatah. Pandangan itu merupakan panah daripada panah-panah iblis, kata Nabi kita SAW. Siapa yang meninggalkannya kerana Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kemanisan dalam beribadah kepadanya. Itu sebab Ibn Hajar mengkaitkan perkara ini dengan firasat atau kajian yang beliau lakukan. Antara perkara yang turut dihilangkan daripada hati seseorang adalah keseronokan dalam dia berhubung suami isteri apabila dia membuat perkara-perkara yang haram. Alangkah mudahnya melakukan perkara yang haram pada ini. Di hujung jari pun seseorang mampu untuk melihat, menonton perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Awasilah diri tuan-tuan, awasilah anak-anak, awasilah orang yang kita sayangi daripada terjebak dalam perkara maksiat ini, sehingga boleh meluputkan berbagai kenikmatan dalam hidup, termasuklah kenikmatan hubungan kekeluargaan suami isteri yang telah dinyatakan tadi. Rasulullah SAW juga bersabda, innamas sawmu junnah, fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sa'imun. Sungguhnya puasa itu merupakan satu benteng. Apabila seorang dengan kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata perkara-perkara yang keji. Janganlah dia mengatakan perkara-perkara kefasikan. Jangan dia mengatakan perkara yang tidak baik. Jangan dia melakukan maksiat. Jangan bertindak dengan tindakan orang-orang jahil. Sebaliknya, sekiranya ada orang yang menyerangnya,
memaki hamunnya, memburuk-burukkannya, maka berkatalah dia, sungguhnya aku ini berpuasa. Jadi ia akan mengurangkan emosi yang tidak dikawal, yang boleh mengakibatkan seseorang itu turun melemparkan kata-kata yang buruk. Walaupun orang sedang menyerang dalam perkataan buruk, banyak perkataan yang kita ungkapkan tu tuan-tuan akan mengakibatkan di hujungnya kita rasa menyesal tak sudah-sudah. Kerana perkataan yang dilemparkan itu perkataan yang tidak sepatutnya. Maka dikatakan tuan-tuan, duduklah beberapa orang maharaja Cina, maharaja Parsi, maharaja Rom dan maharaja pada waktu itu maharaja Mesir duduk masing-masing bang. Setiap mereka memberikan pandangan masing-masing. Lalu akhirnya setiap mereka bersetuju mengatakan perkataan yang dikeluarkan ni umpama panah. Ia umpama binatang buas. Kalau ia dilepaskan, dia akan menyerang diri kita balik semula. Berarti banyaknya perkataan yang kita ungkapkan, perkataan yang tak sepatutnya lalu mengakibatkan kita yang menerima padahnya. Risikonya kita yang dapat. Maka kontrol diri kita daripada perkara demikian. Antaranya itu sebab kita digalakkan berpuasa. Bila orang mengatakan perkataan yang keji dan buruk pada kita, kita jawab kita sedang puasa. Kemudian usahakan untuk membuka puasa dengan makanan yang halal. Jangan makan dengan banyak melebihi kadar makanan yang kamu biasa ambil setiap malam. Tiada bezanya bila kamu boleh menghabiskan makanan yang biasa diambil sebanyak 2 kali menjadi 1 kali. Tiada bezanya. Yang penting program minda ni tadi, bahawa aku berpuasa untuk mengawal hawa nafsuku dan memperolehi janji yang diperuntukkan oleh Allah SWT di akhirat, iaitu dalam syurga besok ada satu pintu khas untuk orang puasa namanya Rayyan. Kita akan baca hadis ni sebentar lagi tuan-tuan. Jadi ganjaran seperti ini ataupun niat azam yang kita sematkan dalam hati seperti itu akan menyebabkan kita mampu untuk kontrol diri kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jangan niat puasa itu untuk kuruskan badan, itu satu daripadanya. Yang paling utama adalah untuk uruskan nafsu. Bukan kuruskan badan, uruskan nafsu, uruskan emosi, uruskan hati kita. Kemudian barulah kuruskan badan. Sungguhnya maksud puasa yang sebenar adalah mematahkan keinginan syahwatmu dan melemahkan kekuatanmu supaya kamu menjadi kuat untuk melazimi taqwa. Kerana dalam hadis mengatakan bahawa syaitan itu bergerak dalam tubuh badan kita macam aliran darah. Maka bila kita berpuasa, kita dapat kontrol pengaruh syaitan dalam diri kita. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu alaihi. Dengan sebab syaitan boleh bergerak dalam tubuh badan kita macam aliran darah ni tadi, maka itu sebab kita digalakkan untuk puasa, untuk kontrol hawa nafsu kita. Apabila kamu makan selepas terbenam matahari, untuk menampung seluruh hidangan yang kamu tidak dapati pada siang hari, maka puasamu tidak berfaedah. Perutmu menjadi berat untukmu. Tiada satu kantong yang lebih dibenci oleh Allah banding perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Bagaimana pula kalau ia dipenuhi oleh makanan yang haram? Allah tidak suka perut yang penuh dengan makanan yang halal. Penuh syarat. Sampai nak bergerak pun payah. Macam ular sawa duduk terbaring tuan-tuan. Ini kalau makanan itu halal. Apatah lagi kalau makanan itu dari sumber yang haram. Ya. Apabila kamu sudah mengetahui makna puasa, maka perbanyakkan puasa mengikut kemampuanmu, kerana puasa merupakan asas ibadah dan kunci ketaatan. Nabi SAW sabda, qala Allah Ta'ala kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila 700 dha'fin ila sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali ganda atau 700 kali mengikut kehendak Allah. Melainkan puasa. Kerana puasa itu bagi aku, kata Allah dalam hadis qudsi ni, maka akulah yang akan mengajarinya. Tiada siapa yang boleh menentukan ganjaran pahala puasa melainkan Allah sendiri. Inilah kelebihan bagi orang yang berpuasa. Baginda bersabda lagi, "Wallazi nafsi biyadi la khalufu fami sa'imi atyabu 'indallahi min rihil misk." Yaqulullahu 'azza wa jalla min qailin innama yadharu shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli fa sawmu li wa ana ajzi bih. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Allah SWT yang maha mulia berfirman, sungguhnya dia meninggalkan syahwat, makanan dan minumnya semata-mata kerana-Ku, maka puasa itu untukku, akulah yang membalasnya. Ini antara jaminan ataupun kelebihan orang berpuasa. Walaupun kita bau mulut itu busuk, tapi di sisi Allah dia sangat harum, terutamanya di akhirat nanti seperti kata para ulama hadis. Jadi ganjaran ni akan muncul di akhirat nanti apabila kita semua berkumpul dengan manusia. Ada orang yang mulutnya bau wangi amat sangat. Siapakah mereka ni?
mereka yang rajin berpuasa. Rajin berpuasa sunat. Puasa fardu memanglah diwajibkan ke atas semua. Tapi puasa sunat ni yang agak payah untuk dilakukan. Kalau kita baca kisah-kisah Ummahatul Mukminin, tuan-tuan, isi-isi Nabi selepas kewafatan Nabi SAW, maka kita akan lihat perkataan disebut oleh para ulama, kan qawwama, sawama. Isteri-isteri Nabi ni merupakan ahli qiyamul lail, ahli tilawatul Quran, dan mereka merupakan ahlus siyam. Mereka rajin berpuasa. Kerana puasa ni bukan saja dapat mengawal diri kita, malahan membina pertautan hubungan yang sangat rapat dan mesra dengan Allah SWT. Bayangkan kalau kita punya hubungan yang baik dengan seorang raja yang punya kekayaan, pangkat, kedudukan, orang kenamaan. Tentulah banyak limpahan yang kita akan perolehi kan, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita punya hubungan dengan Malikul Amlak, Malikul Muluk, Dzul Jalali wal Ikram. Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang punya langit dan bumi, segala-galanya, yang kalau dia berkehendak satu perkara, madailah untuk dia berkata kun fayakun. Al-Masalah ni, Salih Basirun, Said Qamar, Izmarzan, Ummu Najihah dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Kita sedang baca kitab Bidayatul Hidayah ni, kitab yang sangat istimewa, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan yang nak memiliki kitab ni bolehlah melihat di www.telagabiru.com.my. Dapatkan buku ni, nanti boleh order direct, boleh hantar terus ke rumah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zahzan Travel, ada nombor di bawah ni untuk tuan-tuan hubungi. Baginda SAW sabda lagi, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa saimun. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, sungguhnya di akhirat nanti ada sebuah pintu khas untuk orang berpuasa, puasa sunat, namanya pintu rayyan. Apabila orang-orang yang berpuasa telah dijemput memasukinya, maka ia akan ditutup. Tak dibenarkan orang lain untuk memasukinya, melainkan orang yang berpuasa sahaja. Ni dia kelebihan orang yang berpuasa sunat. Kita tahu pintu-pintu syurga ni ada banyak. Kata dalam hadis kita dapat lihat seluas langit, seluas timur ke barat. Kalau kita nak masuk pintu yang besar, contohnya dekat Masjid Nabawi, Masjid Haram, sangat besar pintunya, luas. Tapi tiba waktu Jumaat sebagai contoh, bulan Ramadan, penuh sesak, tak boleh nak masuk, tuan-tuan, tersepit pun ada dekat pintu tu. Tapi pintu yang ada di akhirat ini seluas timur ke barat. Bayangkan ada banyak pintu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah seorang manusia yang akan dipanggil untuk memasuki ke syurga melalui pintu-pintu yang banyak itu. Kerana pintu tu khusus untuk orang sedekah, ada pintu untuk orang tahajud, ada pintu untuk sembahyang sunat, ada pintu untuk orang yang berpuasa, rajin puasa sunat, namanya pintu rayyan ini. Ada pintu yang dikhususkan untuk mereka yang menjaga ibu bapanya, ketaatan kepadanya tak berkira-kira untuknya. Ialah tuan-tuan, kita masa kita muda-muda, ibu bapa kita pun masih sihat. Masa kita budak sekolah, ibu bapa kita sihat, sayang kat ibu bapa, jaga baik. Once bila dah berkahwin, susah nak uruskan ibu ayah kan, tuan-tuan. Kita pergi bercuti, tak pernah fikir nak bawa ayah ibu kita pergi bercuti bersama. Kadang-kadang, yelah maklumlah orang pun dah tua, kadang-kadang ada yang kena bawa beg kencingnya ke sana kemari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang nak bawa naik kereta pun kita rasa bersalah, takut menyakiti hati isteri ke, ataupun yang perempuan nak bawa ayah ibunya naik kereta takut menyakiti hati suaminya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang paling malang sekali kita melihat baru-baru ni, ada orang sanggup campakkan ayahnya, bagi ubat tidur biar ayah tidur terus. Kerana ayah tu dah kena stroke, tak mampu nak diuruskan, campaknya ayah tengah jalan. Allahu Akbar. Ada pula pergi sewakan hotel, tinggalkan ibu kat hotel, bayar untuk semalam dua, bakinya pandai-pandailah ibu sendiri. Mana lah orang tu boleh uruskan diri sendiri, tuan-tuan. Allah, ini semua menunjukkan kepada kegersangan iman, tuan-tuan. Orang tak beriman saja melakukan sedemikian. Saya ingat satu kisah berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, iaitulah ada seorang datang mengadu kepada Rasulullah dengan berkata, wahai Rasulullah, ayah saya ni selalu datang ke rumah mengambil barang-barang saya. Sehingga saya masa tak senang, isi saya pun tegur, apa ni ayah, saya nak minta barang saja, ambil barang saja. Ibaratnya pada hari ni dia datang ambil semua barang kat rumah, tuan-tuan. Nabi pun panggil lah lelaki tersebut yang disifatkan oleh anaknya suka mengambil barang di rumahnya.
Sampai saja lelaki itu Nabi bertanya, Fulan, kau rajin ambil barang rumah anak kau ya, jangan buat begitulah Fulan, kesian dia. Tiba-tiba ayah itu pun mengungkapkan jawapan dalam bentuk syair yang sangat indah. Ghazawtuka mauludan wa'ultuka yafi'an ta'allu ma ahnu alaika wa tanhalu idha laylatun nabatka bisaqami lam abid lisaqamika ila sahiran atamal malu takhafu rada nafsi wa innaha ta'lamu anna al-mauta hatun wa ajalu ka'anni anal matruqunaka billadhi turikta bihi duni fa'aini tahmilu. Kata yang sangat indah tuan-tuan. Aku membesarkan di kau wahai anakku daripada kau sebesar tapak tangan. Memberi kau makan minum, waktu malam kau demam aku berjaga. Walaupun aku tahu kalaulah kematian telah ditetapkan ke atasmu, aku tidak boleh lawan apa-apa. Tapi aku jaga engkau ibarat seorang ketua yang amat kusayangi, majikan. Tiba-tiba bila engkau dewasa seperti ini, terbalik pula engkau lakukan aku demikian, buruk sekali pandanganmu terhadapku. Mendengar kata-kata ayah yang tua itu tuan-tuan, Nabi pun menangis. Dan Nabi pun diwahyukan oleh Allah untuk berkata kepada lelaki muda yang mengaku ayahnya mengambil barang-barangnya di rumahnya itu. Nabi panggil dia dan berkata kepadanya, Fulan, anta wa maluka li abik. Wahai Fulan, kau, harta kau semua milik bapa kau. Nabi berkata demikian tuan-tuan. Tapi bukanlah makna kita yang jadi ayah ni senang-senang pergi rumah anak ambil semua, bukan begitu. Asal harta anak kita je kita ambil. Kereta dia, kereta kita. Taklah tuan-tuan, berpada-padalah tuan-tuan. Jadi janganlah kita mengambil kesempatan pula. Tapi nak maksudkan kat situ begitu tinggi kedudukan seorang ayah. Demikian yang dimaksudkan dalam hadis. Jadi berkaitan dengan pintu-pintu syurga ni diperuntukkan untuk setiap manusia tu mengikut kepada kesungguhan dia, istiqamah dia dalam melakukan amal soleh. Maka ada kalangan kita yang diberi kesempatan untuk berkhidmat kepada ibu ayah, lakukan yang sebaik mungkin tuan-tuan, jangan berkira-kira. Bersabarlah di atas kerenah mereka. Kalau kita punya kesempatan untuk baik kepada anak yatim, ada kalangan adik-adik kita yang meninggal dunia, anak-anaknya kita jaga, contoh. Ambillah kesempatan untuk jaga betul-betul kerana ia merupakan peluang untuk anda masuk syurga. Kalau anda tidak memiliki ini semua tapi memiliki waktu yang banyak, maka jangan abaikan sembahyang sunat. Kerana dengan sembahyang sunat nanti anda akan dijemput masuk syurga melalui pintu nawafil, pintu ibadah-ibadah sunat. Kalau anda terpaksa menjaga orang sakit di hospital, anda tiada pilihan. Anda ambillah peluang untuk banyak berdoa, berzikir, baca Quran. Moga-moga Allah akan memilih anda untuk masuk ke syurga melalui pintu orang yang rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, rajin berdoa. Jadi semua orang punya kesempatan untuk melakukan kebaikan supaya di akhirat besok dia tiada alasan di sisi Allah untuk mengatakan dia kena jaga ayah yang sakit, dia tak sempat tahajud, dia kena jaga anak yang sakit, dia tak sempat baca Quran. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak ada alasan di sisi Allah untuk menafikan peluang yang diberikan oleh kita. Sebenarnya kita yang tidak perasan waktu yang banyak yang diperuntukkan itu. Walau macam mana susah sekalipun hidup kat dunia, tiada kesusahan yang lebih berat daripada kesusahan akhirat tuan-tuan. Itu sebab seseorang yang di dunia dahulu mengalami segala bentuk kenikmatan dengan cara yang haram, nanti di akhirat bila dicelupkan dalam neraka cuma sesaat cuma, lalu Allah bertanya kepadanya, hai Fulan, engkau pernah gembira tak? Engkau pernah seronok tak? Engkau pernah bahagia tak? Dia tak pernah wahai Tuhan, sedangkan baru sesaat dia dicelup dalam neraka. Sedangkan di dunia dahulu 80 tahun dia mengalami kenikmatan daripada sumber yang haram. Maka kenikmatan di sumber yang haram itu akan luput tuan-tuan. Sebaliknya, orang yang kat dunia dulu hidup dalam kesukaran, kesulitan tapi dia bersabar, katalah tempoh penyakit yang dialami atau kesusahan itu lebih pada 50 tahun, 80 tahun lah kata tuan-tuan. Katalah 80 tahun. Mana mustahil kita susah 80 tahun kan? Katalah 80 tahun. Maka di akhirat dengan sebab kesabarannya itu, dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Lalu Allah bertanya kepadanya, hai Fulan, baru sesaat cuma engkau masuk dalam syurgaku. Pernah tak engkau rasa susah? Dia jawab, tak pernah wahai Tuhan. Tak pernah? Ya, tak pernah. Walaupun 80 tahun dahulu katakan dia susah dulu di dunia. Tapi kerana dia sabar, maka Allah beri padanya limpahan kasih sayangnya dengan nikmat yang hebat itu. Sesaat cuma dia menikmatinya, meluputkan segala rasa sulit dan susah di dunia dahulu. Maka yang mana satu yang kita pilih tuan-tuan? Itu sebab kalau kita ditimpa satu musibah, amalkanlah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih yang banyak. Contohnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagi tuan-tuan yang memiliki, yang dapatkan planner, undated diary yang tidak bertarikh dalamnya ini, yang penuh dengan panduan untuk muhasabah, ada dot-dot untuk kita lukis kalau kita belajar satu daripada hadis Nabi, mari kita catat, maka tuan-tuan akan dihadiahkan dengan buku doa yang mengandungi apa yang kita pelajari sebentar tadi. Ini doa-doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Boleh kita lihat tuan-tuan, doa ni yang telah kita pelajari sepanjang musim PKP yang lalu yang telah dikumpulkan. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad. Tuan-tuan boleh lihat doa ni. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat keselamatan daripada segala bentuk musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran daripada musibah yang berlaku ni, dan gantikan untuk aku satu yang lebih baik daripadanya. Ada dalam buku doa ni, tuan-tuan dapatkan. Doa ni berkaitan dengan kehidupan seorang wanita yang mulia, yang salihah, ketua para salihat, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang kematian suami dalam perang Uhud, kesan daripada perang Uhud. Dan beliau pernah belajar doa ni daripada Rasulullah SAW, yang maksud, ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku satu yang baik daripadanya. Dalam doa beliau, rupa-rupanya maksud daripada doa itu ditunaikan oleh Allah, iaitulah Allah mengurniakan untuknya sebagai ganti kepada suaminya yang wafat selepas perang Uhud itu, gantikan suaminya yang sangat saleh dengan orang yang lebih hebat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ujian dalam kehidupan ni pasti berakhir, tuan-tuan. Jangan kita rasa dia sampai bila-bila. Banyaklah berdoa kepada Allah, baik sangkalah pada Allah. Hadapilah kehidupan dengan objektif. Jangan banyak merungut, jangan banyak menceritakan hal kita kepada orang. Mintalah kepada Allah, kerana dialah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Selanjutnya Imam Ghazali berkata, sekadar ini sajalah huraian tentang amalan-amalan taat yang boleh engkau lakukan berkaitan dengan puasa sebagai permulaan jalan hidayah. Andainya engkau berhajat untuk mengetahui lebih lanjut tentang zakat dan haji dan tambahan tentang salat dan puasa, dapatkanlah apa yang kami telah sebutkan dalam kitab kami, Ihya Ulumuddin. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab yang istimewa ni, tuan-tuan, kita jadikan rujukan pada kuliah subuh. Ada tuan-tuan minat, tuan-tuan yang dapatkan di Zazan Travel. Dan kita juga ada buku-buku turas yang lain, macam kitab Azkarul Azkar oleh Imam Nawawi, juga telah oleh Imam Nawawi dan juga Suyuti, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu buat kali pertama, tuan-tuan. Semua buku ni kami gunakan bahasa Melayu moden, diterjemahkan oleh pasukan penterjemah di kalangan ustaz-ustaz yang graduate daripada Azhar, Jordan, Madinah dan sebagainya. Moga-moga ada manfaat dalam perkongsian kita pada pagi ini. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang baru hadir, dari tuan-tuan perlukan stok kurma ajwa, boleh dapatkan daripada Zahazan Travel. Kurma ajwa yang baru sampai dari Madinah. Boleh kita gunakan bekalan kita untuk berpuasa pada bulan-bulan pilihan yang dah dekat dengan Ramadan sekarang ni. Begitu juga boleh tuan-tuan hadiahkan kepada orang yang tuan-tuan kasih. Para ulama berkata, rumah yang tiada kurma padanya boleh mengundang kelaparan. Maknanya bukan simpannya, makan, kerana kurma ni beri kepada kita zat, daripada kita vitamin. Ternyata yang mengandungi zat-zat yang penting untuk tubuh badan kita. Sehingga Nabi SAW pun menggunakannya dalam perjalanan umrah, dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan jihad, ketika berpuasa dan sebagainya. Juga buah yang disebut dalam Al-Quran Karim. Dan demikian juga ketika Maryam melahirkan puteranya Isa, maka Allah mengajarnya untuk menggegarkan pokok kurma agar jatuh buah kurma. Wahzi ilaiki bizi'in nakhla tusaqit alaiki rutaban janiyah. Makanlah buah kurma yang segar itu, akan hilang kesakitanmu dan sembuh tubuhmu, beri kuatan kepadamu selepas kamu kehilangan tenaga yang banyak ketika melahirkan Isa bin Maryam. Jadi ia juga dapat menghilangkan kedukaan, kesedihan. Contohnya kurma ma'jul, kerana Maryam AS melahirkan anak tanpa suami, dan beliau dicemuh oleh kebanyakan Bani Israel pada masa itu. Moga-moga Allah beri kepada kita rahmat, berkat, kesempatan untuk melakukan ketaatan ini. Dan banyaklah berdoa kepada Allah. Contohnya doa yang telah kita pelajari tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku sesuatu yang baik daripadanya. Sehingga disebut dalam kitab Jami' al-Ulum al-Hikam, musibah itu walaupun tali kasut kita yang putus, walaupun duri yang mencucuk di kaki kita,
hatta syaukata yushakkaha, sehingga duri yang mencucuk kaki sekalipun merupakan musibah. Dan kita mohon kepada Allah ganti yang baik dan keampunan terhadap dosa-dosa kita. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Moga dapat dipanjangkan video ni kepada teman-teman kita, sahabat kita. Dan moga-moga Allah beri kepada kita kesempatan untuk melakukan ibadah puasa sunat ini pada bulan-bulan yang dekat dengan Ramadan. Dan sekarang dah dekat pun kepada Ramadan, tinggal beberapa bulan saja lagi. Baik tuan ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akthir malana wa ladana wa silana fi darina wa barik lana fi ataidana wa atil hayatana ta'atik wa ahsin amalana wa ghfir lana. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Amin. Tuan-tuan, sekali lagi tuan-tuan, kurma ajwa ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun la sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa ni 7 biji satu pagi, Allah beri keselamatan kepadanya daripada segala racun dan segala sihir. Ini kita kena makan ubat. Ayam yang kita makan sebahagiannya mengandungi banyak ubat-ubat tuan. Sayur-sayur yang kita beli di pasar semuanya mengandung racun. Marilah sama kita gunakan ajwa. Ambillah dia sebagai satu pedoman Nabi SAW. Ia merawat diri kita kembali. Ambillah makanan yang mulia ni, jadikan dia makanan santapan harian kita dan anak-anak kita supaya menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Anas bin Malik melihat Nabi makan labu. Nabi suka makan labu. Maka Anas bin Malik berkata, tiap-tiap hidangan aku mesti ada labu. Disuruhnya kepada isterinya, kepada khadamnya untuk pastikan dalam setiap hidangan mesti ada labu. Apa yang disukai Rasulullah, tentu padanya ada kebaikan, ada keberkatan, ada rahmat daripada Allah. Mari dapatkan kurma ajwa tuan-tuan. Dan juga kami juga ada kurma mekjol yang datang dari Palestin, baru sampai dari Palestin, daripada Jordan. Mari tuan-tuan dapatkan di nombor telefon di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.